menuju ke tempat-tempat yang lain. Iaitu kebanyakan mereka ini pergi ke kemah-kemah pelarian di sempadan-sempadan. Itulah banyak hari ini kalau kita lihat kemah-kemah pelarian ini berada di Jordan, berada di Lebanon, dan sebahagian berada di Syria. Ini peristiwa yang dikenali sebagai Deir Yassin, satu perkampungan di Palestin yang dihancurkan oleh satu pasukan teroris Zionis, iaitu oleh Irgun, yang mana mereka ini menghancurkan satu perkampungan. Lebih 250 orang sekali zap tu habis, khalas, meninggal begitu saja, ditembak oleh orang-orang Yahudi ini. Ini gambaran-gambaran yang boleh kita lihat macam mana pembunuhan yang berlaku dan kezaliman kepada orang-orang di Palestin pada tahun 1948. Kita di Malaya pada waktu itu pun, masyarakat Melayu kita berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi gambaran-gambaran orang Melayu berjuang untuk merdeka itu, saya rasa tidak tergambarkan seperti mana yang ini. Yang ini lebih dahsyat. Mereka ini dilanyak, dilunyai, sehinggalah mereka ini terpaksa untuk lari daripada tanah mereka sendiri. Kita di Malaya pada tahun 1948, alhamdulillah, masih lagi orang Melayu dapat untuk bertahan dan duduk di negara ini, sehinggalah ke hari ini. Tapi mereka start daripada tu keluar, terus keluar, tak boleh balik sampai sekarang. Eropah dan sebagainya, nak balik, kalau balik kena tangkap, masuk dalam jail, dijailkan oleh Israel. Sebab itulah ramai di kalangan orang-orang Palestin yang berada di luar pada saat ini. Next. Kemudian kita lihat bagaimana kewujudan negara Israel itu sendiri. Dan kewujudannya secara ringkas berlaku pada tahun 1948. 14 Mei 1948, British meninggalkan Palestin. Mereka tadi diberikan mandat, kemudian mereka meninggalkan Palestin pada tahun 1948. Setelah mereka merasakan mereka sudah cukup untuk berada di situ. Jadi selepas mereka keluar, Israel terus mengisytiharkan Proclamation of the State of Israel. Next. Kemudian yang menyokong kewujudan negara Israel, sebelum kewujudannya pun sudah disokong oleh Presiden US pada waktu tersebut, Harry Truman. Dia simpati. Ini secara ringkas peristiwa-peristiwa yang berlaku yang saya rangkumkan sehingga kewujudan negara Israel itu. Next. Okey, saya sudah sampai kepada apa yang saya nak simpulkan di sini. Ialah yang pertama, kita perlu lihat bahawasanya kita bercakap soal Zionis, kita bercakap soal menyokong orang-orang Arab, orang Palestin, tetapi bagaimana sikap kita di dalam berhadapan dengan Zionis ini. Sebab itu saya letakkan di sini, kita kena stop supporting Zionis. Kita kena buat segala usaha-usaha yang dilakukan oleh Aman Palestin, dilakukan oleh pembina, dilakukan oleh NGO-NGO, semuanya kita perlu sokong. Dan perkara yang perlu kita sedar adalah jangan kita terlibat di dalam urusan-urusan secara langsung dengan kumpulan-kumpulan yang menyokong Zionis itu sendiri. Saya lihat dalam hal ini, kalau kita perasan di masjid-masjid di banyak tempat di Malaysia ini, ada satu banner yang besar yang meminta kita supaya memboikot, menjauhkan diri daripada 3 produk. Dan saya kira ada 2 lagi produk yang cukup senang untuk kita elakkan bersama-sama dalam hal ini. Iaitu yang pertama, kalau saya lihat di dalam dewan ini ramai yang muda-muda. Mungkin yang muda-muda ini suka makan Maggi. Terutama yang belajar-belajar universiti, kalau duduk study sampai pukul 11-12 malam, lapar, rasa lapar semua, senang-senang zap-zap prap-prap Maggi. Tuan-tuan kalau nak makan Maggi boleh, tapi carilah jenama yang bukan Maggi lah. Jenama Miss ke, Adabi ke. Jenama Maggi itu jenama yang dibuat oleh Nestle, dan Nestle ini masuk dalam produk yang tuan-tuan kempen supaya boikot. Jadi saya hanya menyatakan perkara tersebut. Jadi satu lagi,
Ada juga di kalangan orang muda yang suka pergi ke kedai-kedai mamak. Sampai kat kedai-kedai mamak, apa yang diorder? Maggi goreng satu. Jadi kita kena lihat juga benda ini. Sebab Maggi yang ada di kedai mamak itu belum tentu Maggi itu Maggi Adabi ke, Maggi Indomie ke, Maggi yang lain-lain lah. Kebanyakan mereka menggunakan Maggi yang jenama Maggi. Dan Maggi yang jenama Maggi ini adalah trademark kepada produk Nestle. Itu satu. Yang kedua, yang cukup mudah juga untuk kita lihat, berkait juga dengan makanan ni, iaitu Milo. Milo. Saya masa kecil-kecil dulu lagi, bila tengok dalam TV, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Sampai hari ini teringat benda tersebut, dia punya iklan tersebut. Betapa kuasa iklan itu memberikan, orang kata, kekuatan dalam mereka mempromosi produk mereka. Tetapi sayangnya Nestle itu juga termasuk di dalam produk yang ada di dalam senarai yang tuan-tuan biasa tengoklah, senarai tersebut. Dan company itu memberikan sokongan secara langsung, itu yang kita bimbang. Begitu juga tuan-tuan, ini produk yang berbentuk makanan. Saya pernah buat satu kajian bagi orang yang minat bola lah. Saya pernah buat satu kajian 4 pasukan teratas British Premier League. Yang pertama Manchester, yang kedua Liverpool, yang ketiga Chelsea, yang keempat Arsenal. Keempat-empat pasukan ini malangnya mempunyai hubungan yang langsung dengan Israel. Kalau tuan-tuan nak sokong itu pulang pada tuan-tuan lah. Saya tak halang lah. Itu atas kebijaksanaan tuan-tuan sendiri. Tapi kalau kita lihat, yang paling jelas sekali adalah pasukan Chelsea, yang ownernya ataupun pemiliknya adalah Roman Abramovich, seorang Yahudi daripada Rusia yang sekarang ini tinggal di Britain. Dan bagi orang-orang yang menyokong Chelsea itu, lepas ni tak boleh pakai baju biru lah. Kena tukar pasukan. Jadi saya rasa itu antara benda yang boleh kita lihat lah, boleh kita kongsi bersama lah. Di samping kita bercerita soal sejarah apa semua ni, kita kena lihat juga dari sudut praktikal dia macam mana. Sebab itu saya suka untuk mengaitkan. Kita bukan sekadar melihat kepada sejarah, melihat bagaimana umat Islam, melihat bagaimana orang Palestin ini ditindas, tetapi tindakan kita itu. Kalau tindakan kita cakap tapi kita tak buat, seolah-olah kita ini macam tak ada apa. Orang kata ngabih yang boreh. Kalau ngabih yang boreh ni memang tak dapat nak nolong lah. Jadi kita perlu untuk bersama memahami perkara ini. Jadi saya kira cukup sekadar tu dalam pembentangan saya. Kalau ada apa-apa soalan, saya bersedia untuk engage, bersedia untuk bersama dengan tuan-tuan dalam apa-apa persoalan-persoalan yang ingin dikemukakan. Dan saya sekali lagi saya mohon maaf kepada hadirin hadirat kalau sekiranya presentation saya tidak menepati sasaran, dan saya mohon maaf sekiranya ada terlanjur perkataan, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada pihak penganjur dan syabas kepada pihak penganjur kerana dapat menganjurkan convention ini di dewan ini. Dan saya kira ini adalah satu detik bersejarah bagi orang-orang yang concern terhadap perjuangan rakan-rakan kita di Palestin. Mereka orang Islam, mereka adalah saudara kita, mereka perlu untuk dibela dan mereka perlu untuk terus disokong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.